Boleh, boleh. Boleh, boleh. Okey. Um, Okey, baik. Okey, kita nak masuk soalan 15B. Okey, kita ulang balik soalan dia. Rajah 1.2 menunjukkan 3 sisi 4 A, B, C, D, E, B, F, G, H, I, F, J yang lukis pada grid segi 4 sama. Okey, diberi sisi 4 HIFJ ialah imej bagi sisi 4 ABCD di bawah gabungan transformasi Y, X. Okey, kalau ada je transformasi Y, X, maksudnya disuruh buat X dulu baru kita buat Y. Okey, kelas kita Jumaat. Okey. Okey. Macam soalan sebelum ni, dia bagi transformasi, kita suruh cari kedudukan imej kan. Tapi untuk soalan ni, dia dah bagi imej siap-siap, tapi dia tanya kat kita, okey, transformasi apa yang digunakan? Okey, X pakai apa? Y pakai apa? Okey. Kalau kita tengok balik soalan pada hari Jumaat, okey, kita dapat tahulah hari Jumaat hari tu yang mana X adalah suatu putaran mengikut arah lawan jam pada titik B. Okey, kita tahu dah X putaran. Jadi sekarang X kita dah tahu. Okey, sekarang kita nak tahu Y pula. Apa transformasi dia? Okey. Daripada X kita dah tahu daripada ABCD ke EBFG kan. Jadi sekarang ni daripada EBFG nak ke HIFJ pakai transformasi Y. Sebenarnya transformasi Y tu apa dia? Yang tu kita kena ambil tahu lah. Okey, sampai situ faham tak? So kita nak tahu apakah itu Y. Okey, ni dari sini yang apatah yang tak berlorek ni kan, EBFG ni kepada HIFJ yang besar yang berlorek ni, yang besar ni. Okey nak? Okey, bila kita nak tahu, okey, first kali kita kena tengok saiz dulu. Kamu tengok saiz dia, saiz segi 4 tu berubah tak? Daripada objek kepada image. Berubah. Dia berubah kan, dia jadi apa? Dia jadi besar kan? Kalau dia berubah, berlakunya perubahan, ada perubahan saiz. Okey, dia kecil ke besar, maksudnya itu adalah pembesaran. Dia sebenarnya adalah pembesaran kalau ada berlakunya perubahan saiz. Okey, ini adalah poin kita yang pertama. Okey nak? Okey, bila melibatkan pembesaran, kita dah tahu transformasi dia. Okey, kalau pembesaran, kita kena cari faktor skala. Faktor skala. Okey, faktor skala tu yang macam mana tu? Yang K tu. Okey, macam mana nak cari faktor skala? Formula dia adalah panjang sisi imej
bagi dengan panjang sisi objek. Panjang sisi sana. Panjang sisi objek. Okey, baik. So dekat sini, okey, yang pertama sekali kita kena cari panjang sisi image. Okey, berdasarkan gambar raja kita ni, okey, panjang sisi, okey, sisi image adalah yang ni kan, ni objek kita kan. Okey, ni yang besar ni. Okay, objek ni image kita kan. So, okey, cari mana-mana satu sisi yang kamu selesa untuk kira panjang lah. Okey. Contoh, okey, cikgu selesa nak kira panjang menggunakan sisi HI. Okey, jadi cikgu kira ada berapa HI ni, berapa panjang dia. Okey, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, okey. Panjang sisi image adalah 9. Jadi, kita kena bahagikan dengan panjang sisi objek. Okey, objek kita yang kat dalam ni, yang bukan blorek ni. Okey, disebabkan image kita ambil HI kan. Jadi, okey, kat objek juga kita ambil sisi yang sama, iaitu kita ambil EB. Okey nah, jadi panjang, kira panjang EB. Jadi, panjang EB adalah 1, 2, 3. Okey. Kenapa tak nampak? Kenapa dia jam? Hai. Kenapa? Okey. Panjang sisi image kita tadi 9 kan? Panjang sisi objek kita 3. Okey, jadi pakai kalkulator 9 bahagi 3 kamu dapat berapa? Kita akan dapat 3. Okey, ini adalah panjang skala. Okey, ini nombor 2 lah. Perkara yang kedua. Okey nah. Okey, perkara yang ketiga kita kena cari adalah titik dia. Titik pembesaran dia kat mana? Kat mana titik pembesaran dia? Okey. Macam mana nak cari titik pembesaran? Okey, nak cari titik pembesaran, kita akan buat dua garisan menggunakan titik yang sama pada image dan objek. Okey, macam mana nak tahu titik tu adalah titik yang sama? Okey, tengok senang sahaja. Okey, contoh objek kan. Objek kita adalah EBFG. Kat sini. EBFG. Okey, image kita adalah HIFG. Okey.
Sebenarnya, okey, dia dah susun ni mengikut titik yang sama. Okey, objek dan image. Maksud cikgu kalau kat sini O ni titik dia E, jadi titik yang sama bagi image dia adalah H. Okey. Jadi kita nak cari titik pembesaran kan. Kita akan buat garisan lah. Okey, contohnya kat sini cikgu ambil titik E dan juga titik H. Okey, ambil pembaris kamu. Okey, kita buat garisan dekat titik E dan titik H lah. Contohnya line, cikgu nak ambil warna lain lah. So. Okey, ni garisan yang pertama. Pastikan kenalah kedua-dua titik tu. E dan H tu kena sama. Kena-kena garisan dia. Kena-kena titik dia. Okey nak? Okey. Settle. Okey, yang kedua. Okey, kita kena buat dua garis tau. Okey, yang pertama cikgu cakap, cikgu nak ambil titik E dan H. Okey, yang kedua, katakan cikgu nak ambil titik E dan J. G untuk objek, J untuk image. Jadi, kita buat lagi satu lagi garisan. Okey, J dan G dan J lah. Di sini G, sini J. Okey, buat dua garisan. Macam ni. Okey, setakat tu faham tak? Faham tak guys? Dua garisan? Faham je. Okey, good. Okey, jadi kalau kamu tengok ada dua garisan sini kan, ada tak persilangan dekat garisan tersebut? Okey, ada dekat mana? Dekat F. Dekat titik F. Kat sini. Ada persilangan. Okey, itulah titik pembesaran iaitu titik F. Okey, titik F. Okey, ini point kita yang ketiga. Okey, bila dah dapat cari ketiga-tiga point, kita buat ayat lah sikit. Okey. Ayat dia adalah pembesaran. Okey. Dengan skala berapa? 3. Pada titik pembesaran F. Ini lah jawapan dia. Okey nak? Kalau dalam exam sebenarnya ini adalah satu markah. Sini sebenarnya 3 markah ni. Okey. Ni satu markah bagi tahu transformasi apa. Okey, kamu buat skala apa satu markah, kamu tunjuk titik pembesaran apa, itu satu markah. Ada 3 markah ni ya. Okey, setakat tu ada soalan tak? Tak. Okay, good. Okay, kita teruskan soalan C lah. Okay, soalan C menggunakan rajah yang sama. Okay. Dia kata soalan C kat sini. Diberi sisi 4, A, B, C, D mewakili kawasan yang luasnya 42 meter persegi. Hitung luas dalam meter persegi, luas yang diwakili oleh kawasan yang berlorek. Okey. Dia cakap kat sini. Okey, ini objek dia kan 42. Luas dia 42 meter persegi. Okey. Cuba kamu tengok kat sini. Kalau
A, B, C, D 42 luas dia. Bagaimana dengan E, B, F, G? E, B, F, G saiz dia sama tak? Saiz segi sisi 4 dia. 3 sisi 4 dia. Okey, sebenarnya saiz dia sama je tau. Okey, saiz A, B, C, D dengan sama je saiz dia dengan E, B, F, G. Dia tak berubah pun. Dia tak besar, dia tak kecil kan. Okey, jadi kalau A, B, C, D saiz dia 42. Kalau A, B, C, D saiz dia 42, jadi automatik E, B, F, G saiznya juga adalah 42. Okey nah. Okey, baik. Okey, sekarang dia kata dia suruh hitung luas dalam kawasan yang berlorek. Itu dia nak final answer. Okey, tapi sebelum hitung kawasan yang berlorek, kita kena hitung dulu image dia. Okey, luas objek kita tahu dah. Sekarang luas image kita tak tahu ni. Yang luas H, I, F, J ni kita tak tahu. Jadi, apa formula nak pakai untuk cari luas image? Okay, nak cari luas image sama dengan K kuasa 2. K ni skala darabkan dengan luas objek. Okey. Jadi nak dapatkan luas image kan. Okey, K tadi kita dapat berapa? Dekat muka surat tadi, soalan tadi. Kita dapat 3. Okey, kuasa 2. Okey, darabkan dengan luas objek iaitu 42. Okey. Jadi kalau tekan kalkulator T kuasa 2 kita dapat 9. 9 dalam 42 kamu dapat berapa? 9 dalam 42. 378. 378. Okey. Ini. 378 Okey, good. Okey, kita akan dapat image kita 378. Okey, cuba tengok balik dekat gambar rajah. Okey. Okey, baik. 4 ini 42. Okey, 42 ni adalah kita punya objek. Okey, yang besar ni adalah image. Okey. Okey, yang cikgu tanda dengan warna adalah image. Okey, sekarang ni kita nak kawasan yang berlorek. Kita nak warna biru ni. Jadi apa tolak apa untuk dapatkan kawasan berlorek? Macam mana kita nak dapatkan kawasan berlorek? Okay, kita ada, kalau tak tahu kita tak nampak kita lukis. Okay, kita ada satu sisi 4 yang besar ni. Okay, dalam ni pun ada objek dia kan. Okay, ni kawasan berlorek lah. Okay, ini nak tolak dengan apa untuk dapatkan kawasan yang berlorek yang macam ni bentuk dia. Bentuk kawasan berlorek dia macam ni. Nak tolak dengan apa? Nampak tak ni?
Kita akan tolakkan dengan ni yang kecil ni. Kalau yang besar ni tak dapatkan kawasan yang berlorek ni, kita kena buang lah yang tak ada kawasan berlorek ni, betul tak? Okey. Yang ni kita kena buang. Kenapa dia lambat lah. Mana okey je. Yang tak ada kawasan berlorek ni kita kena buang. Okey, kalau yang semua ni adalah kita punya image. Jadi, nak dapatkan kawasan berlorek, luas image. Luas image kena tolakkan dengan luas objek. Barulah kita dapat kawasan yang berlorek. Okey, luas image kita dah tahu dah tadi berapa? 378. Jadi 378 kamu tolakkan dengan 42. Dapat berapa? Astagfirullahaladzim. Lambat. 378 tolak apa? Tolak dengan 42. 336. 300. 36. 336. Jadi inilah luas kawasan yang berlorek. Faham tak? 336 lah kawasan yang berlorek ni. Yang mana? Labu ni. Okey nah? Okey, faham tak yang ni? Soalan ni selalu keluar juga. Dia tanya, berapakah kawasan yang berlorek? Okey. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, jadi itu sahajalah untuk set 1 kita. Okey, itu sahajalah untuk set 1 kita. Okey, ada soalan tak? Untuk 2 soalan tadi ada soalan tak? Soalan ni agak famous lah. Dia mesti akan masuk bahagian C punya. Tina? 2 soalan ni. Transformasi dia agak famous lah. Ni antara soalan yang kita boleh sekolah sebab dia macam agak mudah lah. Okey nah. Okey, kalau tak ada soalan. Sebelum itu sajalah. Untuk hari ini. Asal cikgu nak stop presenting. Dia tak record ke? Stop recording.